Pertama, soal pengumuman, dia bedakan di antara memorandum persefahaman yang ditandatangani dengan projek yang diluluskan dan tindakan diambil. Jadi dia 3 memorandum persefahaman. Jadi kadang-kadang angka itu kita sebut memorandum persefahaman. Tapi saya setuju memorandum persefahaman itu tidak semestinya dan keseluruhannya dilaksanakan. Jadi itu yang pertama. Dan kalau dia serius, ada kelulusan. Jadi ada kelulusan. Dan ketiganya tindakan. Yang saya sebut umpamanya 10 bilion yang di Tanjung Malim itu adalah tindakan. Memorandum telah sign, kelulusan telah dibuat dan tindakan telah diambil. Bila saya sebut Mazda yang projek 10 bilion itu sudah ditandatangani dan kelulusan telah dibuat dan mereka sudah datang untuk program pelaksanaan. Tetapi ada projek-projek yang diumumkan, saya setuju dengan Kubu Pasu bahawa yang belum ada mendapat kelulusan. Jadi angka-angka itu kadang-kadang berubah ikut bulan, mengikut kelulusan dan akan diumumkan oleh MITI. Tentang Bumiputera, kita tegas walaupun ada CPTPP, tapi ia tidak mengganggu sebab seperti mana disebut dalam Belanjawan Madani baru-baru ini, program Bumiputera itu terus diberi peningkatan. Cuma pendekatannya agak berbeza. Daripada umpamanya memilih beberapa syarikat, kita telah memberikan ruang supaya diperluaskan peluang tersebut. Nilai ringgit memang mengalami penyusutan dan ini melibatkan seluruh negara, bukan saja negara-negara, bukan saja Malaysia. Yang paling parah seperti kita sebut, yen makan renminbi, dan sebab itu penyelesaiannya itu melalui de-dollarization. Umpamanya setiap kali ada gesaan pandangan akan naik kadar faedah oleh Fed, terus memberi kesan. Dan trend seperti saya sebut di sini bulan lalu di Amerika 5.5% dan kita masih kekal OPR dan tidak meningkat. Ada pandangan-pandangan ahli ekonomi untuk memperkuat nilai ringgit, kita naikkan OPR. Tapi kita kena beri pandangan, nak naik OPR itu apa alasannya? Kerana inflasi kita turun. Kerana pengangguran kita turun. Kerana tidak dapat tarik pelaburan meningkat. Jadi sebab itu dan apakah kesannya? Kesannya mungkin kepada peniaga-peniaga kecil. Jadi kita hanya naik bila keadaan ekonomi menuntut sedemikian. Jadi sekarang ini tidak ada keperluan itu dan maknanya kesan pada ringgit. Walaupun ringgit itu tidak sepuluhnya menurun, dia naik sedikit semalam, hari ini belum tahu. Jadi dan kesan daripada tindakan Fed Amerika. Sebab itu saya kata penyelesaian jangka pertengahan dan panjang adalah de-dollarization. Mengurangkan ketergantungan kepada dolar dalam perdagangan. Apakah ini mudah? Tidak. Tetapi apakah ia tidak mungkin? Tidak juga. Sebab dengan negara China, perdagangan kita yang tinggi, hampir 1 trilion, 25%, maknanya puluhan bilion ringgit itu dalam ringgit dan RMB. Dengan Indonesia 18%, dengan Thailand sekitar begitu, 18-20. Jadi baru 3 negara. Kita sudah bincang juga dengan negara Arab untuk memulakan yang saya katakan de-dollarization. Tapi baru kita berjaya besar hanya dengan 3 negara. Sebagai jangka panjang untuk mempertahankan ringgit.